ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى 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 ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، فنعم المولى
ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah kita sambung majlis kita pada hari ini, majlis kedua daripada Risalah Nahjus Salikin Ikhtisar Minhajul Abidin. Pada muka surat 17. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Awwalu ma yakhturu fi qalbil abdi. Awal-awal perkara yang terlintas, yang hadir, yang datang dalam hati hamba. Jadi masih lagi kita bicara dalam muqaddimah. Maknanya musannif Imam Ghazali nak cerita secara keseluruhan apa yang dia akan bicara dalam kitab ni. Jadi pertama sekali seseorang hamba itu dia boleh tergerak nak buat satu-satu ibadah itu adalah kerana berasal daripada satu lintasan. Lintasan ni yang disebut sebagai khatir, jamaknya khawatir, yang mana tentang lintasan ni akan dibincang dalam bab yang khusus dalam Aqabatul Awaiq nanti. Cuma di sini disebut bahawasanya seseorang hamba itu dia akan tergerak nak buat ibadah berasal daripada khatir, lintasan hati ni. Dan lintasan hati ni ada macam-macam jenis. Ada lintasan yang datang daripada Allah, ada lintasan yang datang daripada malaikat, ada lintasan yang datang daripada syaitan, dan ada lintasan yang datang daripada nafsu. Maka dalam risalah, dalam kitab Minhajul Abidin ni, Imam Ghazali dia cuba cerita bagaimana kita nak kenal lintasan ini supaya kita boleh sambut. Sebab khatir ini satu lintasan yang seseorang hamba itu tidak ada kuasa nak tolak dia. Dia akan mari. Cuma bila dia mari daripada khatir, dia akan jadi mailun, kecenderungan hati, cenderung terhadap khatir tersebut. Jadi kalau hak mari dalam hati itu lintasan hati yang jahat, dan hamba itu dia cenderung kepada lintasan hak jahat, lalu dia akan i'tiqad ataupun berazam nak buat jahat. Dan dia akan niat nak buat jahat. Jadi kalau lintasan itu lintasan yang baik, lintasan yang berasal daripada Allah, daripada malaikat, dan seseorang hamba itu cenderung kepada lintasan itu, lalu dia berazam nak buat baik dan dia akan jadi buat baik. Maknanya tiap-tiap gerak-gerik ibadah hamba itu adalah berdasarkan asal punca dia lintasan ni. Jadi awwaluma yakhturu fi qalbil abdi, awal-awal perkara yang terlintas dalam hati hamba. Inna, sesungguhnya awwalama yatanabbahul abdu lil ibadati, sesungguhnya awal-awal barang yang terjaga oleh hamba itu lil ibadah, untuk melaksanakan ibadah, bihi dengan dia, dengan ma itulah, wa yataharraku li suluki tariqiha, dan awwalama yataharraku bihi li suluki tariqiha, dia awal-awal awal-awal perkara yang bergeraklah al-abdu, hamba itu, untuk nak berjalan di jalannya tariqil ibadah. Yakunu, khabar kepada inna. Yakunu, adalah ia, yani yakunu tanabbuhul awwalu itu, adalah terjaga yang mula-mula itu, kebangkitan hati hak mula-mula itu, bi khatratin samawiyatin, daripada lintasan hak bahasa langit. Yakni bisa babi khatratin samawiyatin, disebabkan lintasan yang bangsa langit. Maknanya lintasan daripada Allah, lintasan daripada malaikat yang Allah Ta'ala capak dalam hati hamba untuk buat kebaikan. Wa taufiqin khasin ilahiyin, dan taufik, taufik petunjuk yang khas yang dibangsakan kepada al-ilah, kepada Tuhan. Wa huwal ma'niyu, yani wa hadha taufiqul khasul ilahi, taufik khas yang bangsa ilahi ini, al-ma'niyu, yang dimaknakan, yang dimaksudkan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala,
afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrah. Tidakkah mereka yang Allah Ta'ala cerah ke hati mereka? Syaraha, Allah Ta'ala lapangkan hati mereka. Syarhus sadri lil islami ibaratun an takmilil isti'dadi lahu. Maknanya melapangkan dada untuk Islam ini ibarat daripada menyempurnakan persediaan. Makna ada persediaan untuk nak terima amal-amal Islam. Makna ready untuk beramal. Berasa orang ingat nak buat amal. Fahuwa ala nurim min rabbih. Maka man syarahallahu sadrahu ini, maka mereka itu ala nurim mubin, berada di atas cahaya daripada Tuhan dia. Apa dia nurim mubin? Yakni ma'rifatin wahtidain ilal haqqi, iaitu makrifat dan petunjuk kepada kebenaran. Wa ilaihi, yani wa ila ma qalahu ta'ala asyara sahibu syar'i. Dan kepada perkara ini telah mengisyaratkan oleh sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innan nura, apa sabda Nabi? Nabi bersabda, innan nura idza dakhala al-qalba infasakha wa insyaraha. Sesungguhnya cahaya ini apabila masuklah ia cahaya ini ke akhir hati seseorang, infasaha wa insyaraha, lapanglah ia, yani yakunul qalbu mutmainnan bihi. Dia akan rasa lapar, dia akan rasa luah, akan rasa ringan nak buat amal. Sebab kadang-kadang seseorang itu dia buat amal dengan terpaksa, dia buat tu dengan rasa berat. Tapi hati yang mana dimasuki oleh cahaya ini, dia rasa lapang dan ringan, tenang untuk buat amal ibadah. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan, ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, wahai Rasulullah, hal lidzalika, ay adakah bagi demikian, yakni infisahil qalbi wan syirahihi, adakah bagi lapang hati, dia cerah hati ini, min alamatin, daripada alamat, ada ke alamat? Adakah bagi demikian, bagi lapangnya hati, infisahil qalbi wan syirahihi ini, daripada alamat yu'rafu biha, yang dikenallah, yu'rafu zalika biha, yani bihadhil alamah. Adakah bagi demikian itu daripada alamat yang dikenal dengan alamat tersebut? Kita nak cek lagu mana? Bagaimana kita nak cek? Bagaimana kita nak tahu hati yang mana dimasuki cahaya dan dia rasa lapang dan dia rasa tenang? Faqala, yani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, na'am, betul. Ada. At-tajafi, yani at-taba'udu an daril ghururi, yakni kamu jauh, tinggalkan dunia ini, tinggalkan rumah yang tipu daya ini. Daril ghurur ini maknanya dunia lah. Maknanya tidak buat amal untuk dunia ini, tinggalkan dunia ini, duduk saja di atas dunia ni. Wal inabatu ila daril khuludi, ay al-akhirah, dan ar-ruju'u ila daril khuludi, dan kembali kepada hak dunia akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti, dan buat persediaan, yakni at-tahayyu'u lil amali salih, buat persediaan, buat persiapan bagi mati, qabla nuzulil mauti, yani lil mauti, lima ba'dal mauti lah, persediaan untuk nak bagi lepas mati tu. Sebab lepas mati itulah kita akan dihisap amal apa yang kita buat ketika kita hidup atas dunia. Sebelum daripada mati, itulah tanda hatinya dimasuki cahaya, dan juga hati itu infasaha wa insyaraha. Fa iza khutira biqalbihi, khutira yakni hurrika wa udira, maka apabila digerakkan, dicapak biqalbihi ay fi qalbihi, al ba'u bi makna al fa, bi makna fi, bazarfiyah, maknanya fi qalbihi, mana bila dicapak dalam hati hamba itu, awwala kulli syai'in ay qabla syuru'i fil ibadah, sebelum buat ibadah, apa hak dicapak, naik fa'il kepada khutira, dia berasa lagu mana? Hamba tu sebut anni ajiduni mun'aman, dia khabar lah. Kalau bahasa mudahnya dia khabar, dia sedar. Dicapak dalam hati dia satu perasaan, dan dia tergerak telitah dalam hati dia, mengatakan anni ajiduni mun'aman, aku ni mendapati diri aku ni diberi nikmat, bidurubin minan ni'ami, ay bi anwa'in minan ni'ami, dengan pelbagai jenis daripada nikmat-nikmat. Kal hayati wal qudrati, macam-macam nikmat yang aku dapat. Wasairil ma'ani syarifati wal lazati, dan segala sifat-sifat yang mulia dan kelazatan.
Kasam'i wal basar, maknanya kita boleh tengok, kita boleh dengar. Kita boleh tengok itu kan satu kelazatan, boleh dengar itu satu kelazatan. Cuba kalau Tuhan ambil pandangnya kita, jadi buta sekejap, tak boleh nak dengar, maknanya tidak terasa lazat. Maknanya ini satu nikmat daripada Allah Ta'ala yang ada pada aku. Wa ma yansadifu anni min durubil madari wal afati. Dan juga apa yang ada pada aku ni, apa yang ada pada aku ini, anni ajiduni bima yansarifu anni min durubil madari wal afati. Yani wa ma yandafi'u, barang yang tertolaklah ia anni daripada aku, daripada segala bi anwa'il madari wal afati. Aku tak kena mudarat, tak kena penyakit, itu semua hak Tuhan jaga aku. Wa anna li hadhihi ni'mati, dan telitah dalam hati dia bahawasanya bagi segala nikmat yang disebutkan ini mun'iman, ada yang memberi nikmat. Hak aku dok boleh nikmat ini, hak aku dok ada lah ni, ada mun'iman, ada yang memberi nikmat. Yutalibuni bi syukrihi, yang menuntut aku bi syukrihi, yani bi taatihi, yang menuntut supaya aku bersyukur kepada dia, al-mun'im. Wa khidmatihi, dia berkhidmat kepada dia, khidmat kepada al-mun'im. Wa qad ba'atha ilayya rasulan nazira, dan senyata telah ia utuskan, ani arsala ilayya rasulan, dia dah utuskan kepada aku ni rasul nazira, yang bagi peringatan. Wa akhbarani, dan wa akhbarani, yani wa akhbarani ar-rasulu, dan rasul itu telah mengkhabar akan aku annali rabban, bahawa bagi aku ni Tuhan qadiran aliman, yang maha maha kuasa, yang berkuasa, yang mengetahui, hayyan mutakalliman, ia maha hidup, ia berkata-kata, ya'muru wa yanha, yang menyuruh, yang mencegah, qadiran ala an yu'aqiba in asaituhu, yang mana dia mampu, dia boleh bahawa dia boleh di atas bahawa memberi iqab, mendenda aku, memberi balasan kepada aku, in asaitu, jika aku berbuat maksiat kepadanya. Ini asaitu rabba. Wa yusiba in ata'atuhu, dan dia mampu memberi pahala jika aku taat kepada dia. Aliman bi asrari, dan dia tahu segala rahsia-rahsia aku. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang yakhtaliju, apa yang yataharraku, wa yanba'isu fi afkari, dia tergerak-gerak dalam fikiran aku, dia tahu semua sekali. Wa qad wa'ada wa au'ada, dan dia telah bagi janji yang baik. Wa'ada man amana wa amila salihah bisawabi wal jannah, wa au'ada man kafara wa asa bil iqabi wan nar. Dia telah bagi janji baik kepada orang yang buat baik, dan dia telah bagi janji buruk kepada orang yang buat keburukan. Wa amara bil tizami qawanini syar'i, dan telah ia menyuruh supaya iltizam, ikut undang-undang syarak ini. Jawab kepada kata faiza. Jawab kepada kata iza fayaqa'u. Maka bila telitah lagu ni, telitah apa yang disebutkan tadi, fayaqa'u fi qalbihi, maka jatuh, yakni berlakulah dalam hati dia, dalam hati hamba, annahu mumkinun, annal mazkura min mutalabatir rabbi bi syukri ni'matihi ni, bahawasanya tuntutan Tuhan terhadap nikmat-nikmat ini ni mungkinun, mesti boleh jadi, bi awalil badihati, tanpa mikir panjang, bi awalil badihati, yani bi awalil fajaati, di mula-mula kejut, maknanya tanpa fikir panjang, mesti confirm dah Tuhan akan tuntut. Maka jatuh dalam hati dia lagu tu. Jatuh dalam hati dia bahawasanya Tuhan akan tuntut semua sekali nikmat-nikmat ni. Fa yakhafu ala nafsihi inda zalika wa yafza'u, maka dia berasa takutlah ke atas diri dia pada ketika tu, inda zalika, inda wuqu'il imkani fi qalbihi tu, ketika boleh berlaku. Bila dia fikir boleh Tuhan boleh tuntut aku ni dengan nikmat-nikmat ni, lalu dia berasa takut. Sebab apa? Sebab kurangnya amal yang dia buat. Jadi masa ni lah bila dia tergerak lagu ni, bila dia fikir macam ni, barulah perkara ni jadi sebab kepada dia nak gerak buat amal. Jadi fahaza khatirul faza'il ladzi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjata. Maka inilah khatir, satu lintasan yafza' yang khatirul faza'i, lintasan yang mengejutkan, lintasan ketakutan, hak menyedarkan dia, alladzi yunabbihu, yang membangunkan, yunabbihu yani yuqizuhu min naumil ghaflati, yang membangkitkan dia daripada tidur kelalaian, wa yulzimuhul hujjata, yunabihul abda wa yulzimuhul hujjata, dan melazimkan akal dia, akal al-abda al-hujjah, yakni yang menekan dia supaya cari dalil. Ad-dalil al-qati'a bi anna lahu rabban yu'tihi anwa'an ni'am, fayahtajul abdu, maka yataharrak al-abdu inda dhalik. Maka
Bergeraklah oleh hamba itu ketika ada khatir faza' itu. Lalu dia cari-cari jalan kelepasan dia lah. Cari bagaimana dia nak lepas daripada semua perkara ni. Bagaimana dia nak selamatkan diri dia daripada perkara. Adakah dia selamat? Adakah dia jamin akhirat nanti dia selamat? Wa yaqlaqu wa yanzuru fi tariqil khalasi. Lalu dia bimbang, yanzuru, dan dia pun mikir fi tariqil khalasi, pada mencari jalan kelepasan, wa husulil amani lahu lil abdi. Dia jalan untuk nak menghasilkan keamanan. Nak suruh selamat bagi dia. Mimma waqa'a fi qalbihi. Yani min sababiyah. Yani bi sababi ma waqa'a fi qalbihi minal khatiril mazkur. Yani disebabkan apa yang berlaku dalam hati dia itulah. Yani daripada khatir al-mazkur, lintasan yang disebutkan tadi. Fi qalbil abdi au sami'a bi uzunihi, ataupun mimma sami'a, daripada apa yang dia dengar bi uzunihi. Dia pergi majlis ilmu, majlis ta'lim, lalu dia mendengar perkara-perkara yang membangkitkan hati dia, lalu dia rasa takut. Sami'a bi uzunihi bi uzunil abdi. Falam yajid fihi sabila, maka dia tak dapat padanya jalan. Dah, dia tak dapat. Yang ni tariqan yukhlisu wa ya'manu fihi, dia tak dapat padanya jalan siwan nazari bi aklihi. Melainkan yang ni falam yajid fi ma waqa'a itulah, ataupun fi ma sami'a bi uzunihi itu sabilan, dia tak nampak jalan siwan nazari bi aklihi fi dalaili, melainkan mikir tilik perhati dengan akal dia, bi aqlil abdi fi dalaili, dengan segala dalil, wal istidlali, dia buat istidlal, buat dalil bi san'ati ala sani'i, yani bil khalqi ala al khaliqi, yani bi ala wujudil khaliqi. Dia tilik, dia perhati bahawasanya Allah Taala itu benar-benar ada, Tuhan dia benar-benar ada. Segala makhluk ini adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah Taala akan menuntut segala-galanya, liyahsulalahul ilmul yaqin, supaya hasil baginya bagi ilmul yaqin. Ilmul yaqin, keyakinan yang ilmu yang yakin, bima huwal ghaibu, terhadap benda-benda yang gaib. Wa ya'lama, dan supaya dia mengetahui anna lil abdi rabban, baginya Tuhan, kallafahu wa amarahu wa nahahu, Tuhan yang mentaklifkan dia dan menyuruh dia dan mencegah dia daripada lah. Maka berlakulah di sini beberapa aqabah. Jadi dia mula nak berjalan. Dia mula nak berjalan berdasarkan khatir faza' ini, berdasarkan khatir lintasan yang terbit daripada hati dia ini. Masa tu dia bangkit nak buat ibadah. Tapi bila dia nak buat ibadah, maka dia perlu lalui beberapa halangan. Al-aqabatul ula, aqabatul ilmi wal ma'rifati. Aqabah pertama, aqabah ilmu dan ma'rifah. Halangan ilmu dan ma'rifah. Fahadhihi awwalu aqabatin. Al-aqabatu ini wahya fil asli at-tariqus sa'bu fil jabal wal muradu biha al-mujahadatu. Maknanya maksud aqabah di sini pada asalnya aqabah ni jalan yang payah, ada fil jabal, di atas gunung bukit. Dan murad di sini adalah mujahadah lah. Sebab mujahadah itu satu benda yang payah. Maka fahazihi, maka ini al-mazkuratu minan nazari wal istidlal ni. Apa yang disebut daripada nazar dan istidlal, dia baru berasa nak cari ilmu ini. Aqabatun, awal-awal aqabah, istaqbalathu, yang berdepan akan dia al-abda fi tariqil ibadati, pada jalan ibadat. Wahia aqabatul ilmi wal ma'rifati, iaitu aqabah halangan ilmu dan ma'rifah. Liyakuna al-abdu minal amri ala basiratin, supaya hamba itu daripada tiap-tiap perkara ibadah dia jelas. Maknanya dia bukan buat ibadah berjalan dengan buta tuli lagu tu je, tapi dengan ada dalil, dengan jelasnya. Maka dia perlu belajar. Bila dia telitah, dia perlu buat khidmat kepada Allah. Bila dia telitah bahawasanya bagi dia Tuhan yang dia perlu khidmat, buat kebaikan, dia perlu sembah, dia perlu ibadah, maka dia perlu belajar ibadah tadi. Maka di sini dia berdepan dengan aqabatul ilmi wal ma'rifah ala basirah, supaya urusan ibadah itu yang min amril ibadah ala basirah, jelas. Fayakhudhu fi qat'iha, yani fayakhudhu fayashra'u. Ya'khudhu bermakna yashra', maknanya dia masuklah, dia mula masuk, bukan ambil. Maknanya dia mula masuk fi qat'iha. Qat'i hadhihi al-aqabatil ula allati hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah ni. Maka dia mulalah nak melangkah, nak melintasi aqabah ini min ghairi buddin,
tanpa ada jalan lepas lagi. Maknanya tak dapat tidak, dia kena lalui jalan ilmu dan makrifah ini bihusnin nazari fid dalaili, dengan mengindahkan membaikkan tilik pada segala dalil-dalil wa wufurit ta'ammuli, itmamit ta'ammuli, dan sempurna pandangnya dan juga belajar. Belajar sungguh-sungguh pada masa ni. Dia belajar. Sebab apa dia nak belajar tadi? Nak buat istiqdad, nak buat persiapan untuk berjalan di jalan Allah. Sebab kalau dia tak tahu bagaimana dia nak berjalan di jalan Allah. Jadi tujuan dia nak berjalan di jalan Allah tadi. Akibat daripada lintasan yang mengejutkan hati dia. Lalu dia pun belajar. Wasu'ali min ulama'il akhirati, dan dia bertanya kepada ulama-ulama akhirat. Wal istifadati minhum, dia ambil istifadah daripada mereka. Bisuhbatihim, dengan bersuhbah dengan mereka. Wastimdadid du'a'i salihi minhum, dan meminta doa. Minta doa yang baik daripada mereka supaya memudahkan linailil matlub, supaya boleh mencapai apa yang mereka nak, litaufiqi wal i'anati, istimdadid doa litaufiqi wal i'anati, supaya mendapat taufik, dan juga yakni taufik di sini maknanya sarful himmah, supaya ada himmah, ada semangat, ada kebolehan istiqamah, dia boleh berjalan di jalan ini, wal i'anati ila an yaqta'aha, dia bantuan daripada Allah Taala hatta yaqta'aha lah. Maknanya sehingga dia boleh melintasi, melepasi hadhil aqabatul ula. An yaqta'aha yani hadhil aqabah bi taufiqillahi ta'ala, dengan taufik Allah Taala. Fa yahsulu lahul ilmu wal yaqinu bil ghaibi, maka hasillah bagi dia pada ketika ini al ilmu wal yaqinu, ilmu dan keyakinan bil ghaibi, terhadap benda ghaib. Fa inda zalika yani fa inda husulil ilmi wal yaqini, maka ketika hasilnya ilmu dan keyakinan ini, tab'asuhu hazihil ma'rifatu, bila dia dah yakin, bila dia belajar ilmu tauhid, belajar perihal ibadah, maka membangkitlah hadhil ma'rifatu wal yaqinu, tab'asu hadzal abda hadhil ma'rifatu wal yaqinu. Fa'il pada tab'asu maknanya ma'rifah dan keyakinan ini menolak dia bil ghaibi ala tashmiri lil khidmati. At-tashmir asal dia syammar thawba an saqaihi wa sa'idaihi, maknanya menyingsing lengan baju. Maknanya itu kinayah kepada ijtihad, nak buat sungguh-sungguh lah. Maka membangkitlah makrifah dan keyakinan ini bila dia tahu, dia belajar dah, lalu membangkitkan diri dia untuk buat sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam khidmati, ayat ta'ah, untuk buat bersungguh-sungguh, litahayyu'i wal isti'dari bi ijtihadin wal iqbali 'ala al ibadah, dan berdepan mengambil jalan ibadah li hadza sayyidil mun'imi, terhadap Tuhan yang memberi nikmat ini. Walakinnal abda, tetapi hamba ini la yadri kaifa ya'buduhu, dia tak tahu. Bila dia yakin, dia belajar ilmu tauhid, tapi dia tak tahu kaifa ya'buduhu, bagaimana nak sembah ya'budu hadza sayyidal mun'im, wa madza yalzamuhu, apa yang wajib ke atas dia, lazim akan dia, yalzamu al-abda min khidmatihi, daripada khidmat amalan gapo yang kena buat. Maka berhajatlah dia perlu tahu benda mana hak wajib, benda mana sunat. Maka perlu kepada ilmu fiqh pula, dan juga ilmu tasawuf. Wa madza yalzamuhu min khidmati hadza sayyidil mun'imi bi zahirihi wa batinihi, dengan zahirnya zahiril abdi, wa batinihi wa batinil abdi. Bi zahirihi yani isyaratan ila ilmi fiqhi, wa batinihi isyaratan ila ilmi tasawufi. Maknanya tiga. Kena belajar di sini tauhid, dah hasil dah ilmu, yakin tadi, kemudian di sini nak buat ibadat pula, kena belajar pula ilmu syariah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Fa ba'da husuli hadhil ma'rifati billahi ta'ala, maka setelah hasil ma'rifah ini, wastikmalil ilmi wal ma'rifati, dia sempurna ilmu dan juga ma'rifah ini, jahada ay ijtahada hatta yata'allama ma yalzamuhu minal faraidi, lalu dia bersungguh-sungguh sehingga dia belajar ma yalzamuhu, apa yang lazim akan dia, akan al-abda minal faraidi syar'iyyati, daripada kefarduan syar'iyyah, kataharati wassalati, seperti taharah, bab semaya, zahiran wa batinan, selesai dia belajar apa yang wajib ke atas dia. Dan dalam bab al-aqabatul ula nanti dia akan detailkanlah kadar-kadar mana yang wajib ke atas seseorang hamba itu belajar. Maknanya adakah dia perlu tahu semua cabangnya furu'?
untuk berjalan di jalan Allah, itu bahagian lain. Adapun untuk berjalan di jalan Allah Ta'ala, untuk menjadi para salik ini, ada kadar-kadar yang diwajibkan saja. Tidak semua. Tidak kata kena perhabis banyak kitab. Tak. Maknanya ada kadar-kadarnya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini supaya sah perjalanannya dia. Kemudian dia akan lalui pula aqabah yang kedua. Al-aqabatu tsaniyatu aqabatu taubati. Aqabah kedua adalah aqabah taubah. Falamma istakmala al-ilmu wal ma'rifatu bil faraidi, maka apabila sempurna ilmu dan ma'rifah terhadap perkara-perkara fardu, imba'asa, lalu dia bangkit. Imba'asa ay qama liya'khudha fil ibadati, ay liyashra'a fil ibadati, supaya dia masuk dalam ibadah. Wa yashtaghila biha, dan bersibuk-sibuk dengannya, dengan ibadah. Fanadhara, maka dia pun tilik. Fanadhara hadzal abdu alladhi istakmala ilmuhu wa ma'rifatuhu ni, fa idza huwa sahibu jinayatin wa dhunubin, lalu dia mendapati dia ni sahibu jinayatin wa dhunubin, dia ilmu ada dah. Kemudian dia belajar ilmu fiqh, belajar tasawuf untuk buat khidmat kepada Allah, tapi dia tengok diri dia ni ada maksiat, belum lagi bertaubat kepada Allah Ta'ala, ada jenayah, banyak sakut. Bagaimana mungkin dia nak berjalan di jalan Allah? Bagaimana mungkin dia nak menuju jalan Allah? Bagaimana mungkin dia nak berjalan di jalan ibadah sedangkan dia dibelenggu dengan maksiat yang dia tak lepas lagi daripada maksiat tersebut? Fayaqulu kaifa uqbilu 'ala al-ibadati, maka dia kata kaifa uqbilu 'ala al-ibadati ay kaifa ashtaghilu biha, bagaimana aku nak bersibuk-sibuk dengan ibadah. Wa ana, yani wal hal, wawul hal, wa ana, dan sedangkan aku ini musirrun 'ala al-ma'siyati, musirun yani muqimun, sedangkan aku ni duduk dalam bergelumai dengan maksiat. Mutalattihun ay mutalawwisun, bergelumai biha bil maksiyah. Fayajibu alayya, maka wajib ke atas aku, awalan, yani qabla al-iqbali wal istighali bil ibadati, sebelum aku buat ibadah ini, an atuba ilaihi, bahawa aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, aku kembali kepada Allah Ta'ala, liyaghfira li dhunubi, supaya Allah Ta'ala mengampunkan aku akan dosa-dosa aku, wa yukhlisani, dan Allah Ta'ala yukhlisani, membebaskan aku, yaj'alani lahu khalisan wa najani min asril ma'siyah, dan membebaskan aku, menjadikan aku berjaya, min asriha, daripada belenggu maksiat, min asriha min habsil maksiat wa qadil maksiat, ikatan maksiat. Sebab orang yang buat maksiat ni kadang-kadang dia berasa nak ada dua jenis. Ada orang memang dia pese dia hijau nak buat maksiat. Ada satu golongan lagi dia tak sibuk buat maksiat, tapi dia sakut semacam seolah maksiat tadi ikat kaki dia. Bila-bila bertaubat betul buat pula, bertaubat buat pula. Maka dia ni jenis itulah, jenis nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, sekali bertaubat sekali buat. Kadang-kadang berasa nak bertaubat tapi berasa saja, tapi tidak mampu bertaubat. Sebab apa? Sebab belenggu maksiat dia cukup kuat. Maka bagaimana dia fikir untuk dia berjalan di jalan Allah, bagaimana dia nak teruskan ibadah khidmat kepada Allah. Wa yutahhirani, dan Allah Ta'ala membersihkan aku, min akzariha, daripada kekotoran akzaril maksiyah. Fa asluhu, lalu dengan sebab, lalu aku boleh, fa asluhu lil khidmati, aku boleh berkhidmat, wa bisatil kurbati, layak bagi aku bagi khidmah kepada Allah, wa bisatil kurbati, dan bisatil kurbah, maknanya al bisatul ladzi kullu man jalasa ilaihi hasala lahul qurbu, hamparan yang tiap-tiap mereka hok duduk dekat dengan hamparan tersebut hasil baginya dekat. Wa huwa tilkal hadrah al ilahiyah lah, maknanya hamparan kurbah, hamparan dekat dengan Allah Ta'ala. Hamparan tu kalau duduk dekat lah. Maknanya ruangan tu, jangan kita tengok Tuhan bertepat, bukan. Maknanya nak bahasa, nak ceritanya dekat dengan Tuhan. Seolah ibadah itu adalah hamparan. Hamparan yang mana bila kita masuk dalam ibadah, kita akan dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya seolah-olah, supaya macam raja lah. Raja ni, kalau kita nak duduk dekat dengan dia, kita kena pergi masuk jumpa dia lah. Maknanya kita duduk dalam ruang tamu dia. Hamparan hak dia apa yang dia nak sambut kita. Begitulah makna ibadah ini diumpamakan sebagai hamparan, yang mana hamparan itu allazi kullu man jalasa ilaihi hasala lahul qurbu, dia kira dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana dia nak duduk mendapat bisatil qurbah, sedangkan hati dia, diri dia masih lagi dibelenggu maksiat. Maka tak dapat tidak, dia kena melepaskan diri dia daripada ikatan maksiat ini. Fatastaqbiluhu hahuna, maka
berdepelah akan hadzal abda hahuna di sini wujub hahuna ini fi wujubi taubah. Pada kewajipan taubah ini aqabatut taubati, berdepe aqabah taubah, halangnya taubah. Ilmu ada dah, nak buat khidmat sekarang maka ada maksiat, maka dia kena melepaskan diri dia daripada maksiat tadi dengan taubah. Fayahtaju ila qat'iha, maka berhajatlah ia kepada qat'i aqabati taubah. Liyasila supaya apa? Supaya liyasila sampailah hadzal abdu ila ma huwal maqsudu minha, kepada barang yang ia maksudkan daripadanya. Al maksud yakni wahwa amran, dua perkara. Al maqsudu minat taubah, pertama sekali taufiqut ta'ah, supaya boleh buat taat. Maknanya kalau mereka yang masih lagi buat maksiat, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan la yata'atta lahu al-amalu wa ta'ah, tidak datang kepada dia amal dengan ta'ah. Maka bila dia bertaubah, maksud dia li taufiqit ta'ah, supaya dia boleh buat ketaatan. Satu. Yang kedua, wa qabuliha, diterima ketaatan tadi. Sebab orang yang mana dia buat amal tapi dia masih lagi belum bertaubat, bagaimana amal dia nak diterima? Boleh jadi amal dia yang dia buat itu bercampur dengan faktor-faktor yang lain. Fa'akhadha, yani fa syara'a fi zalika fi qat'il aqabah, lalu dia masuk pada demikian, yakni pada taubah itu, pada melintasi aqabah taubah itu, bi iqamati taubati, dengan melakukan taubah fi huquqiha, fi huquqi taubati wa syara'itiha ila an qata'aha, dengan dia melaksanakan hak-hak taubah dan syarat-syarat taubah ila an qata'aha, sehingga dia boleh mampu, dia boleh litah, dia boleh pelepah aqabah taubah tersebut. Berjayalah dia. Selesai bab taubat. Kemudian al-aqabatu salisatu, aqabah yang ketiga adalah aqabatul awaiq. Falamma hasalat lahu at-taubatu shadiqatu, maka tak kala hasillah bagi dia, bagi hamba ini at-taubatu shadiqatu, taubat yang benar, allati istajma'at syara'ituha, yang terhimpun segala syaratlah, wa faragha min qat'i hadhihi al-aqabati, dan selesai ia daripada melintasi aqabah taubah ini, hanna ilal ibadati, lalu dia berasa rindu, ishtaqa ilal ibadati, dia berasa rindu untuk buat ibadat. Ya, selesai dah. Dia rasa bersih, re'enge tubuh dia, re'enge jiwa dia, re'enge diri dia untuk bangkit buat ibadah. Jadi sekarang hanna ilal ibadah li ya'khudha fiha, untuk dia masuk ini yashra'a fiha fil ibadah. Fa nazara, tapi dia tengok, fa idza haulahu, tiba-tiba bila dia nak buat ibadah pula, ada di keliling dia haulal abdi awaiqu muhdiqatun bihi, ada awaiq pula. Awaiq ni mawani'u tashghuluhu anil ibadah, maknanya mawani' halangi yang muhitatun bihi, duk likur dia. Hak nampak dua, hak tak nampak dua. Fata'ammala, maka dia perhati, dia tilik, fa idza hiya arbaun, maka fa idza hiya al-awaiq ini ada 4. Hak nampak apa dia? Ad-dunya wal khalqu. Pertama sekali dunia. Sekat dia buat ibadah macam-macam lah. Urusan dunia, perkara dunia ni duk tarik dia. Sekali nak buat, sekali sakok, sekali nak buat, sekali sakok. Wal khalqu, dia manusia. Yang mana dia bergaul dengan manusia, dia duduk dalam suasana yang mana ramai manusia. Maka lagu mana dia nak berdepan dengan perkara-perkara tadi supaya dia boleh buat ibadah. Dan ini menjadi halangnya bagi dia. Wasyaitanu, hak tak nampak, wan nafsu, dan nafsu. Fahtaja ila daf'i hadhihi al-awaiqi wa izahatiha, maka dia berhajat. Hajatlah ia kepada nak tolak awaiq, halangi ini, wa izahatiha, ay izalatiha, supaya boleh menghilangkan awaiq ini anhu anil abdi. Wa illa, jika tidak, wa illam yadfa'ha anhu, jadi kalau dia tak tolak, wa illam yadfa'ha hadhihi al-awaiq anhu anil abdi, kalau dia tak tolak, dia tak tolak awaiq, dia buat tak cara, tak apalah, halangan ni ada pun tak apa, maknanya dia tak cara, dia tak tolak daripada diri dia, fala yata'atta, fala yahsulu, maka tidak hasil, tidak datang lahu bagi dia amruhu minal ibadati, akan payah dia nak buat ibadah, tak hasil bagi dia perkara dia, khija'ah dia minal ibadati, daripada ibadah. Fastaqbalathu hahuna, maka berdepalah akan hadal abdah, akan hamba di sini, hahuna di sini yakni fi tiyajihi ila daf'i hadhihi al-awaiq wal mawani' ni, ketika dia berhajat nak tolak
awaiq dan mawani ini aqabatul awaiq. Maka dia berdepan dengan aqabatul awaiq lah. Aqabah awaiq. Aqabah pak perkara ni. Fayahtaju ila qat'iha. Maka dia berhajat supaya potong aqabah ini, lawai aqabah ini bi arba'ati umurin dengan 4 perkara. Maka dia berhajat supaya lawai perkara ini dengan 4 perkara. Apa dia? 4 perkara tadi. Pertama sekali at-tajarrudi anid dunya. Yang pertama sekali tajarrud daripada dunia, wazuhdi fiha. Maknanya dia nak tolak dunia. Dia perlu lawai dengan tajarrud daripada dunia. Wa tafarrudi anil khalqi. Dia tafarrud. Tafarrud ni bersendiri, berkhulwah. Kurang bergaul dengan manusia, anil khalqi wal muharabati ma'asyaitan. Dia lawai syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni adalah aduun mudillun majbulun ala adawatihi. Sebab syaitan ni sememangnya musuh yang secara jibil dia dicipta untuk nak lawan kita dan kita lawan dia. Maknanya tak boleh syaitan ni kita kira nak kecek kira, nak buat diplomasi lah. Nak baik dengan syaitan supaya dia takut-takut boleh dakwah dia. Tak, syaitan ni al-muharabah, kena lawan syaitan. Wal mukhalafati lin nafsi, dan menyalahi nafsu. Kerana apa? Sebab nafsu ini adalah musuh yang paling payah untuk kita nak lawan. Fa amman nafsu, maka adapun nafsu fa asyaddu hadhil arba'ah. Maka hak paling payah sekali lah. Dan lepak ni nafsu hak paling payah sekali. Sebab apa? Iz illatun li asyaddiyatiha. Illah kepada nafsu ni hak paling payah sekali, la yumkinu tajarrudu anha. Sebab tak mungkin boleh bebas daripadanya, anin nafsi. Wala an yaqharuha, dan tak boleh nak tekan nafsu. Nak tekan tak saya makan 3, 4, 5 hari. Sebab nak tekan dia tak boleh juga, sebab nafsu tu dalam jiwa kita. Wala an yaqharuha bimarratin wa yaqma'aha kasyaitani. Tak boleh kita nak tekan dia dengan sekaligus lagu tu. Wa yaqma'aha, dan nak lawan dia supaya syaitan tak boleh. Izhiyal matiyatu wal alatu, kerana ia nafsu itu al-matiyatu wal alatu, kenderaan dia alat. Al-matiyah maknanya al-markabul ruh, kenderaan bagi ruh lah. Wala matma'ah, ini wala raja'ah, jadi tak ada harapan lah. Aidan, tak ada harapan aidan juga. Kama annahu la yumkinuhu qahruha bil kulliyah. Tidak ada harapan juga, tak boleh juga. Sebagaimana tak ada harapan untuk nak lawan dia secara mengejut sekaligus lagu tu, fi muwafaqatiha, fi muwafaqatin nafsi. Tak boleh juga, tak ada harapan, tak ada jalan juga kita nak muwafaqat dengan nafsu ala ma yaqsiduhu al-abdu. Nak suruh dia tu setuju dengan kita di atas barang ye berniatlah akal di akal barang oleh hamba minal ibadati, bayan pada kata daripada perihal ibadah, wal iqbali alaiha alal ibadah. Nak lawan nafsu sekaligus supaya setan tak boleh juga. Nak suruh dia ikut kita tak juga, sebab memang dia ni kerana illatun li'adami raja'i muwafaqatiha ala ma yaqsiduhu al-abdu ni, kerana nafsu itu hiya majmulatun ala diddil khairi, memang dicipta ala diddil khairi, di atas lawan perkara kebaikan, seperti hawa, kal hawa seperti keinginan wattiba'i halahu, ini wattiba'in nafsi lahu, ini lil hawa, seperti nafsu ni ikut hawa tadi. Pasti dia makna nak kepada kerahatan, pasti dia nak kepada kesenangan, bukannya dia tu nak kepada kebaikan. Fahtaja idzan, maka berhajatlah idza kanatin nafsu majmulatan ala syarri ni, maka berhajatlah ketika itu, ketika nafsu ni memang dicipta majmulatan ala syarri ila ayul jimaha, maka tak dapat tidak cara kita nak kontrol nafsu, cara kita nak jaga nafsu ini ayul jimaha, bahawa kita kekang, kita ikat. Iljam ni maknanya supaya kita ikat tali di kuda tu. Ada tali tu. Tali tu kita boleh kawal kuda. Kita kona kok kanan, kita tarik hok tangan kiri, dia kona kok kiri. Tarik hok kanan, dia pergi kok kanan. Ayul jimaha, yul jiman nafsa bilijami taqwa. Dengan tali kekang takwa. At-taqwa asyabihatu bil lijam. Takwa yang ditashbihkan serupa lijam. Mana idhafah musyabbah kepada musyabbah. Takwa yang diserupakan dengan lijam.
fi anna kullan yamna'u sahibahu anil istirsadi wal ihmal. Maknanya sebagaimana lijam itu boleh kontrol daripada binatang, boleh kontrol binatang yang kita ikat tu daripada bergerak, begitu juga takwa. Dengan takwa tadi litabqa lahu, supaya nafsu tadi litabqa nafsu li sahibihi muti'atan, supaya nafsu tu boleh taat, boleh ikut dengan tali tadi. Kalau nak biarkan dia ikut sendiri dak, nafsu dak. Tapi kita kena bina takwa supaya dengan takwa tadi nafsu tadi dia boleh ikut. Litabqa lahu lil abdi fala tanqati'a. Maka dia tidak akan lari lah. Dia tidak akan lari. Fala tanqati'a an sulukiha, tidak akan lari jalan ibadah. Wa tanqada lahu, dan supaya litanqada lahu, supaya nafsu tadi boleh boleh turut tu dia. Litanqada lahu lil abdi, boleh turut, yani tuti'u wa tuz'inu li sahibihi. Fala tatgha, dan dia tidak melampau. Yani la yatajawazu haddaha. Tok lawan klik tu dia. Tak dapat tidak, kena ada takwa. Itu gunanya takwa. Fayasta'miluha, maka bermuamalah lah hamba itu an-nafsa, akan nafsu dia fil masalihi wal marasyidi. Maka dia guna nafsu dia itu pada kebaikan dan juga al-marasyid, perkara yang memberi petunjuk. Wa yamna'uha, dan dia mencegah nafsu anil mahaliki wal mafasidi, daripada perkara yang boleh memberi kehancuran dan juga kefasadan. Fayakhudhu, yani fayashra'u idzan, maka bergeraklah pula oleh hamba itu idzan, yani hina ihtajahu ila iljamin nafsi bitaqwa, ketika dia ikat nafsu dia dengan takwa tu, fi qat'i hadhil aqabati, teruskan perjalanan dia. Dia ikat dah nafsu dengan lijami takwa, maka pasal tu dia berjalan pula untuk nak melintasi aqabah awaiq. Selesailah dia daripada aqabatul awaiq. Al-aqabatul rabi'atu, aqabah yang keempat adalah aqabatul awarid. Aqabah awarid. Falamma faragha min qat'iha. Yani falamma faragha al-'abdu saliku min qat'iha qat'il awaiq, bila mana selesai hamba itu daripada melintasi awaiq, raja'a ila qasdil ibadati, lalu dia kembali untuk nak qasak kepada ibadah, wal iqbali 'alaiha. Fa iza awaridu ta'tariduhu, selesai dah dia boleh lawan pak perkara tadi, tapi tiba-tiba bila-bila dia jalan di jalan ibadat tadi, ada pula pak perkara awaridu, ada awarid. Awarid ni juga satu perkara melentang depan dia, yang membimbangkan jiwa dia, yang bimbangkan hati dia. Ta'tariduhu, yang mari duk letak ta'tihi aridatan wa mustaqbilatan, hok mari duk depan dia, jelas depan dia dah, maknanya dekat sangat dengan dia ni, perihal-perihal hidup dia. Fatashghuluhu, lalu hadhil awarid menyibukkan dia, lalu awarid ini menyibukkan akan hamba anil ikbali ala maksudihi minal ibadati, daripada dia terus berjalan menuju maksud dia daripada ibadah. Fata amala, lalu dia perhati, fa izahiyya arba'atun, maka ada empat perkara dalam apa dia, empat perkara awarid ni dalam hidup dia yang dia perhati. Apa dia? Pertama sekali, ar-rizqu tutalibuhun nafsu bihi, rezeki. Hak ni lah ada benda yang paling besar sekali. Bahkan Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Minhajul Abidin, dia buat satu bab yang khusus perihal rezeki ni. Rezeki yang menentulah akan dia akan hamba oleh nafsu bihi, dengan rezeki tadi. Mana nafsu duk tanya semacam, katamu nak buat ibadah ni lagu mana? Makan mu kalau mu boleh makan setara ni, baik mu tumpu cari makan lagi biar jadi kaya. Orang lain boleh pakai kereta mewah, tekak mu nak pakai kereta biasa. Maknanya nafsu dia akan ganggu dalam perihal rezeki. Mu tak bimbang kau? Orang lain ada rumah dah, mu tak ada rumah lagi. Dia nya kerja juga, bukan tinggal ke kerja dia dah. Tapi nafsu ni dia menuntut satu benda yang tidak perlu dituntut kadang-kadang. Bab pelah rezeki menyebabkan mikir makna buat ibadah ni terganggu. Akad takbir pun duk mikir, wisalah pun duk mikir. Wal akhtaru, bahaya. Al akhtar jam'u khatar, wa huwa ma yakhafu ala akibatihi. Dia bimbang, dia takut min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, yakhafuhu au yarjuhu. Yakhafu syai', ataupun diharap. Sesuatu tu dia takut ke ataupun diharap. Maknanya dia tak pasti sesuatu itu menjadi kebaikan kepada dia ataupun keburukan untuk dia. Dia bimbang semacam, nak sambung ngaji ni mana? Molek ke tak kalau pergi Kuala Lumpur sambung di Yun ni?
nak jaga ni molek ke dah untuk dia. Dia tak tahu. Maknanya adakah benda itu baik atau buruk untuk dia. Last sekali tak selesai. Jadi itu kan berlaku kebimbangan dalam jiwa dia. Dia nak nikah ni sesuai hak nikah, hak lagu ni maknanya tiap-tiap perkara yang tidak jelas kepada dia adakah benda itu boleh memberi kebaikan kepada dia ataupun tidak. Mengganggu ibadah juga. Wala yadri salahahu fi zalika, dan dia tidak mengetahui. Wala yadri al-abdu salahahu salahal abdi fi zalika syai', dan tidak mengetahuilah oleh hamba itu akan kebaikan bagi dia pada demikian pada sesuatu ataupun fasadahu ataupun fasad keburukan dia. Lianna awaqibal umuri mubahamatun, kerana perkara-perkara yang hujung itu mubahamah, tidak diketahui, tidak dipastikan. Wasyadaidu wal masaibu tunsabu alaihi min kulli janibin, dan syadaid dan musibah-musibah. Syadaid ni dia berlaku sama-sama kepada kita. Musibah ni berlaku sekali-sekala tapi tidak berat sangat. Hak tinggi sekali balaya. Bala-bala itu berlaku jaga-jaga, dia berat, itu disebut bala. Jadi dia segala bala-bala, musibah-musibah, bala-bala itu didatangkan ke atas dia min kulli janibin, daripada tiap-tiap sudut. Ya, hidup kita ni tak ada senang, mesti ada payah. Tiap-tiap orang mesti ada payah. Hak kaya ke, hak jutawan ke, dia ada payah bahagia dia. Dia ada musibah bahagia dia. Daripada tiap-tiap perkara. Jadi perkara ni mengganggu ibadah dia. Wa anwa'ul qada'i, ia kepak pelbagai bentuk-bentuk qada Allah Ta'ala. Ketentuan Allah Ta'ala bil hulwi wal murri, dengan manisnya, dengan pahitnya. Fastaqbalat huha huna, maka pak di sini awarid yang dia akan jelaskan detail dalam bab dia nanti. Maka berdepailah akhir hadal abda salika hahuna di sini. Di sini yakni fi ruju'ihi ilal qasdi lil ibadati ba'da an faragha min aqabatil awa'i ni. Ada apa dia? Aqabatul awarid. Berdepailah akhir dia oleh aqabatul awarid. Al-arba'atu yeppa. Fahtaja ila qat'iha, maka berhajatlah oleh hamba salik ini kepada nak potong dia ila qat'i hadhihi al-aqabati bi arba'ati asya'a. Dengan 4 perkara jugalah. Pertama sekali at-tawakkuli 'ala Allah Ta'ala fi mawadi'ir rizki. Tawakal kepada Allah Ta'ala pada tempat-tempat rezeki. Dia lebat rezeki tak dia tawakal pada Allah Ta'ala. Dia belah-belah dia usaha, ya perlu usaha, tapi dalam hati dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia usaha, lalu tawakal kepada Allah, teruskan ibadah. Jangan masuk ke dalam hati dia. Lepas tu lepas siap semaya, hijau pula. Tawakal pula. Bukan tawakal di sini, tawakal dengan kata tinggal ke 100%, bukan. Tapi buat syarat-syarat dia dan hati jangan duk bimbang. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal, maknanya i'timadul qalbi 'alal wakilil haqqi wahdah, siqatan bi wa'dihi wa'timadan 'ala kamali karamihi wa rahmatih. Maknanya berpegang hati ke atas wakil yang sebenar saja. Siqatan bi wa'dihi. Kerana kita yakin dengan janji dia dan juga berpegang dengan sempurnanya kemuliaan dan rahmat dia. Kemudian dalam bab khatar, bab bahaya-bahaya, bab perkara yang dia tidak pasti itu baik atau buruk untuk dia, maka dia perlu wattafwid ilaihi ilallah. Maka dia tafwid. Tafwid maknanya serah, taslimul umuri ilallahi fi mawdi'il khatar. Wa dzalika lituma'ninatil qalbi fil hali wa husulis salahi wal khairi fil istiqbal. Dia tafwid, serahkan kepada Allah Ta'ala pada tempat-tempat bahaya. Dia istikharah, dia niat nak sambung ngaji mana, istikharah nak nikah dengan siapa, istikharah nak kerja ni molek ke untuk dia, lalu dia jalan serah kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah moga-moga pilihan dia itu ada kebaikan dia. Ini jadi bimbang, tak pasti, jadi tak tetapkan diri. Maka ibadah pun tak mampu nak dibuat. Wassabri 'inda nuzuli syada'idi, dan dalam bab syada'id ini dia perlu sabar ketika turunnya syada'id. Segala kepayahan, segala ujian, maka dia perlu bersabar. Yani habsun nafsi 'alal ibadati wa masyaqiha, sabar. Wa ridha 'inda nuzulil qada'i, dan dalam bab qada dia perlu redha ketika berlakunya qada Allah Ta'ala. Fa akhadha fi qat'i hadhihi al-aqabati bi iznillah Ta'ala. Lalu dia pun mulalah syara'a fi qat'i hadhihi al-aqabati bi iznillah Ta'ala. Lalu dia mula memotong melalui aqabah awarid ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis aqabah yang keempat. Masuk seterusnya aqabah yang kelima. Al-aqabatul khamisatu aqabatul bawa'is. Aqabah yang kelima adalah aqabatul bawa'is. Falamma faragha, maka tak kala selesailah hamba min qat'i aqabatil awarid,
wa ada ila qasdil ibadati, selesai Aqabah Awari dan dia kembali raja'a ila qasdil ibadah. Dia kembali nak buat ibadah. Nazara. Lalu dia tengok fa idzan nafsu fatiratun kasla. Tiba-tiba nafsu ini dia malah, dia futur, maknanya jadi bati'ah anil ibadah, slow daripada buat ibadah. La tanshatu wala tambaisu, tak cergah, la tusri'u wala takhifu, tak rengeng nak buat, wala tambaisu, yani la tataharrak li khairin, yani li fi'li khairin, tak bergerak nak buat kebaikan, kama yahiqu wa yanbaghi, sebagaimana yang hak dan yang perlu. Wa inna ma mailuha, dan hanya saja mailuha, mailun nafsi abadan ila ghaflatin wa da'atin wa rauhatin wa batalatin. Sentiasalah kecenderungan nafsu itu sama-sama kepada ghaflah, kepada kelalaian, wa da'atin, kepada nak relax, wa rauhatin, kepada nak berehat, wa batalatin, kepada nak buang masa. Dan semua itu satu maknalah, al-istirahah wa talazzuz bil mujtahayat. Maknanya nak relax, nak duduk sedap-sedap. Bal bahkan nafsu ini tamilu ila syarrin wa fudulin, dia cenderung kepada benda yang buruk, dia benda yang sia-sia, al-fudul dah, benda-benda yang la ya'nihi fid dunya wal akhirah, wa baliyatin wa jahlin, dan dia ni cenderung kepada musibah dan juga kepada kejahilan, jahlin bil haqqi. Fahtaja ma'aha, maka berhajatlah serta nafsu dalam keadaan ini hahuna di sini, hahuna yakni fi futurin nafsi wa kasliha anil ibadah ila sa'ikin, maka dia perlu kepada sa'iq, yakni ba'is, pendorong, yasukuha, ya gotai, ya menolak dia nafsu, nafsu ilal khairi, kepada ila fi'lil khairi. Maka bila nafsu malah, dia berhajat kepada satu gotai, satu pendorong, satu penolak supaya nafsu itu buat kebaikan, wa ta'ati, dia ketaatan, wa yunshituha, dia mencergaskan dia nafsu lahu lil khairi. Wazajirun, dan dia perlu kepada wazajirin, yakni mani'in, wazajirin, yakni yahtaju ila fahtaja ma'aha hauna ila zajirin, kepada mani', kepada mencegah, maknanya ba'is, sa'iq ini dia rotai kat belakang, dia mari tawa kat depan, maknanya biar dia ada rasa keinginan dah. Kalau binatang kat dia tawa makan ni. Zajir ini rotai kat belakang, wazajirin mani' yazjuruha, yang mencegah dia dah, yamna'uha wa yanhaha anil ma'siyah, daripada maksiat, dia perkara-perkara yang malah lah. Anil syarri wal maksiyati wa yafturuha anhu, dan wa yafturuha yani wa yud'ifuha wa yaksiruha, dan melunturkan dia, melemahkan dia nafsu anhu, daripada anil syarri, daripada keburukan. Wa huma ar-raja'u wal khaufu, maka as-sa'iq waz-zajir ini adalah ar-raja'u wal khaufu, perlu kepada sikap harap dan takut. Maknanya bila ada sikap harap untuk mendapat nikmat syurga, harap nak dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, itu menjadikan nafsu itu suka nak buat ibadah, dan dia takut daripada dosa. Maka rajak khauf ini dia bukan lawan, tapi dia regu. Rajak khauf dia bukan lawan, tapi rajak dan khauf dia kena ada sekali dalam seseorang hamba. Fahadhihi, maka di sini yani al-madhkuratu min anna an-nafsa kasla wa annaha ihtaja ma'aha ila sa'iqi wa zajir, ini aqabatul bawa'is. Maka di ini adalah aqabatul bawa'is, istakbalathu hahuna, yang berdepanlah akan dia, akan hamba hahuna di sini, yani fi ihtiyajihi ila ar-raja'i wal khauf, fahtaja ila qat'iha, maka berhajatlah al-abdu ila qat'iha, kepada nak potong, nak litah qat'i hadhihi al-aqabah bihadzaini dzikraini, dengan dua sebutan, yakni bihadzaini dzikraini ar-raja'i wal khaufi. Fa akhadha fiha, lalu dia masuk padanya, yakni fa syara'a fiha fi qat'i hadhihi al-aqabah. Fa akhadha fiha fil aqabah ay fi qat'iha bi husni taufiqillahi ta'ala, dengan taufik yang baik daripada Allah Ta'ala. Fa qata'aha, lalu dia mampu nak lintas dia potong al-aqabah tadi. Seterusnya aqabah yang ke-6, al-aqabatus sadisatu, aqabah yang ke-6, aqabatul qawadih. Falamma faragha minha, dan tatkala selesailah daripadanya, minha yakni min aqabatil bawa'is, raja'a ila al-iqbali 'ala al-ibadati, ada ila al-iqbali 'ala al-ibadati, kembalilah ia kepada ibadah. Falam yara 'aiqan wa syaghilan, maka dia dah tak dapat, dia tak tengok dah. Yani falam yadal abdu aiqan,
lam yara aiqan ya'uquhu anha anil ibadah. Dia tak tengok dah ada halangan depan dia. Terus saja dia buat ibadah. Wa syaghilan, dia perkara yang menyibukkan dia, yang menghalang dia daripada buat ibadah. Wa wajada ba'isan wa da'iyan, dan dia dah mendapati ada ba'is, ada faktor pendorong, penolak dia, da'iyan, penolak ataupun kita kata penyokong dia untuk nak buat ibadah tadi. Ba'is lil khairi wa ta'ah. Fanashita fil ibadati. Ini fi iqbali 'ala al-ibadah. Lalu dia cergas. Lalu dia mula buat ibadah. Fa aqamaha, dan dia buat ibadah. Selesai. Dia tegakkan ibadah. Fa aqamaha, aqama al-ibadah. Wa anaqaha, yani hassalaha, dan dia peluk ibadah. Maknanya dia hasil ibadah tu dengan begitu banyaklah. Buat ibadah dengan sungguh-sungguh. Maknanya sekarang tak ada dah komplit dah dia. Halangnya pun dia dah litah. Dah. Awaik dia litah, awarik dia litah. Rajak dengan khauf ada sekali pada dia. Bitamami syauqi, dengan rindu yang sempurna. Bitamami syauqi, dengan rindu hak sungguh-sungguh. Al-mailu ilaiha mailan yahtariqu bihil ahsya. Dengan kerinduan yang kita kata terbakar perut. Terbakar perut maknanya kalau tak semaya, kalau tak buat ibadah tu berasa pedih perut. Berasa tak sedap duduk. Lalu dia buat dengan bitamami syauqi war raghbati at-tawajjuh fa adamaha, dan dia istiqamah. Fa adamaha fa adamal ibadah. Lalu dia buat, dia istiqamahkan ibadah tadi. Fanadhara, tapi ada lagi halangnya dia. Lalu dia tengok fanadhara faiza, lalu dia perhati fanadhara al-abdu fi halihi min idmanil ibadah. Min idamatil ibadah. Bila dia teruskan ibadah ini, dia perhati rupanya tabdu, yani tazharu li hadhihi al-ibadah, terzahir bagi ibadah ini afatani azimatani. Tak lepas lagi rupa-rupanya ada lagi halangan yang dia perlu lintas, iaitu wahuma ar-riya' wal ujbu. Tiba-tiba dia rasa diri dia ni ada riak, dia buat amal tak dirajing tapi ada riak, wal ujbu, adanya ujub. Fastakbalathu hauna, maka berdepanlah akal dia di sini, al-amdah hauna di sini, yakni fi zuhuril afataini al-azimataini, pada munculnya zahirnya dua penyakit ini, aqabatul qawadihi, ada aqabatul qawadih, fahtaja ila qat'iha, maka berhajatlah ia al-abdu ila qat'iha, kepada potongnya qat'i hadhil aqabah bil ikhlasi, dengan ikhlas, wa zikril minnati, dia ingat nikmat itu daripada Allah. Ikhlas itu nak lawan sifat riak, dan zikril minnah, ingat bangkitan, maknanya ini daripada Allah bukan daripada dia. Kenapa dia nak ujub? Wa nahwihalah, dan seumpamanya. Liyaslama lahu lil abdi, supaya sejahteralah bagi dia, bagi hamba itu, ma ya'malu min khairin, apa yang dia amalkan daripada kebaikan. Fa akhadha, lalu dia syar'a, masuklah fi qat'i hadhil aqabati, pada nak lintas, nak potong akabah ini, biiznillahi ta'ala, bijiddin, yani wajtihadin, dengan bersungguh-sungguh, wahtiyatin, bi ta'yidillahi ta'ala. Selesailah dia nak lawan akabah ni. Akhir sekali, setelah dia boleh lawan akabah tadi, al-aqabatus sabi'atu, akabah ketujuh, akabah yang terakhir yang dia perlu lintas. Falamma faragha min hadhihi kulliha, dan tatkala selesailah ia min hadhihi kulliha, daripada ini semuanya, min hadhihi kulliha, yani al-aqabatis sabiqah ni, akabah yang dah lalu ni dia selesai dah. Hasalat lahul ibadatu, hasillah bagi dia, bagi al-abdi al-ibadatu, al-ibadah, kama yahiqu wa yambagi, sebagaimana hak dia, sebagaimana yang sepatutlah. Wa salimat min kulli afatin, dan sejahteralah al-ibadatu min kulli afatin, sejahteralah ibadah itu daripada segala penyakit, segala penyakit yang ada dalam ibadah dia tadi, yakni minal afatil mazkurah, walakinnahu, tapi ada lagi halangan yang dia perlu lalui. Walakinnal abda nazara, lalu dia perhati, tafakkara fi qalbih, fa idza huwa gharikun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayadihi min kathrati ma an'amallahu alaihi min imdadi taufiqi wal ismati. Lalu dia tengok huwa hadzal abdu gharikun, dia tenggelam fi buhuri minanillah, dia tenggelam dalam lautan nikmat Allah Ta'ala, dan juga ayadillah, segala kurniaan Allah, min kasrati, daripada banyaknya barang yang an'amallahu alaihi, yang Allah Ta'ala bagi nikmat ke atasnya, ke atas hadzal abdi, min imdadi taufiqi, daripada imdadi taufiq. Imdadi taufiq ni idhafah bayaniyah, li'anna al-imdad huwa taufiq, daripada taufik daripada Allah, dan ismah daripada Allah. Wa anwa'it ta'yidi wal hirasati, dan pelbagai sokongan dan pelbagai penjagaan Tuhan bagi.
Jadi dia takut, wa khafa, apa dia takut? Dia takut an yakuna minhu ifadun lisyukri. Dia takut bahawa adalah daripada dia minal abdi, daripada hamba itu ighfalun lisyukri, kelalaian bagi bersyukur. Dia takut dia tak bersyukur terhadap Allah Ta'ala. Dia bimbang, dia lupa bersyukur pada Allah. Ala tilkan ni'am wal minan. Fayaqa'u fil kufran. Dengan sebab tu dia bimbang dia akan jatuh dalam kekufuran. Fayanhattu min tilkal martabatir rafi'ati. Maka nazala. Dia akan gugur, jatuh, turun daripada martabat yang tinggi yang dia dah dapat tadi. Pelbagai halangnya dah yang dia tempuh. Fatazulu anhu tilkan ni'amul karimatu. Yani, dan hilanglah daripadanya anil abdi tilkan ni'amul karimatu. Hilanglah oleh demikian nikmat yang mulia. Fastaqbalathu hahuna, maka berdepeklah akadi hadal abda hahuna di sini. Tak, di sini yakni fi gharqihi fi buhuri minanillah. Dalam tenggelamnya dia dalam nikmat Allah Taala ini, aqabatul hamdi wa syukri. Aqabah hamdi wa syukri. Fa aqadha fi qat'iha fa syara'a. Lalu dia mula masuk fi qat'iha, pada nak lintas qat'i hadhil aqabah. Alhamdi wa syukur ini bima amkanahu, dengan barang yang semampu dia, dengan barang yang mungkin dia al-abda min kasratil hamdi, daripada memperbanyakkan puji dan syukur ala kathiri ni'amihi, yang ni'amillahi alaihi. Di atas banyaknya nikmat Allah Ta'ala ke atas dia. Maka selesailah dia. Maknanya 7 aqabah yang dia lalu. Ini kesimpulan Imam Ghazali sebut. Yang mukaddimah ni belum lagi selesai. Dia sebutlah kesimpulan kepada mukadimah ni, nanti kita baca dalam kelas yang akan datang nanti. Cuma kesimpulan daripada yang nak disebut adalah inilah satu tertib. Maknanya bagaimana seseorang hamba itu nak berjalan di jalan ibadah, mula-mula sekali dengan khatir yang kelitah dalam hati dia, dan bagaimana kita sambut khatir supaya kita boleh buat ibadah tadi. Kemudian perlu kepada ilmu dalam buat ibadah. Lepas pada ilmu tauhid, nak kenal Allah, ilmu fiqh sebab nak buat ibadah terhadap Allah, dan ilmu tasawuf supaya belajar ikhlas terhadap ibadah terhadap Allah Ta'ala. Kemudian bila nak buat ibadah, ada halangan-halangan yang perlu dilalui. Halangan-halangan yang disebut sebagai awaik, dunianya, manusianya, setannya, nafsunya. Tolak 4 perkara tadi. Lawan 4 perkara tadi. Ada lagi perkara yang melintangi hamba tadi. Iaitu rezeki hak dia bimbang, bahaya-bahaya yang dia tak pasti, dan segala ujian-ujian syadaid, dan juga segala qada Allah Ta'ala yang dia tak tahu. Maka dia perlu berdepan pula dengan 4 perkara tadi. Kemudian dia tengok nafsu dia pun berasa malah, berasa nafsu dia ni slow, lalu berhajat kepada rajak dan khauf supaya jalan molek ibadah dia. Bila dia buat dengan baik, ada lagi penyakit yang dia perlu ubati, iaitu riak dan juga ujub. Bila selesai benda tadi, lalu ditenggelam dalam nikmat Allah Ta'ala dengan istiqamah dalam buat ibadah, dia takut-takut lupa. Dia sepatutnya bersyukur terhadap Allah Ta'ala di atas apa yang dia buat. Ini semua daripada Allah Ta'ala. Lalu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itulah klimaks kepada perihal ibadah. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, bila baginda Nabi ditanya, kenapakah kamu ini beribadah sehingga pecah tapak kaki kamu? Bersungguh-sungguh setekek kamu sudah pun dimaafkan segala kesalahan kamu dulu dan kedia. Kata Siti Aisyah kepada Nabi. Apa Nabi kata? Afala akunu abdan syakura. Bukankah tidak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Maka syukur itulah klimaks, puncak kepada ibadah bagi seseorang hamba itu. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang nanti. Setakat itulah pada hari ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.